Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, pada hari ini teacher nak terangkan tentang fenomena dan aplikasi pantulan gelombang bunyi. Okey, pantulan gelombang bunyi atau kita panggil gema merupakan gelombang yang dipantulkan apabila bunyi terkena kepada sesuatu permukaan. Seperti yang kita nampak dalam rajah ini. Okey, orang Didi ni bercakap dan terkena pada permukaan. Bunyi itu dipantul semula dan didengari oleh telinga. Okey, fenomena aplikasi pantulan gelombang bunyi kita boleh tengok dalam kehidupan harian. Okey, seperti yang pertama ini adalah kelawar. Kelawar menggunakan konsep pantulan bunyi untuk menganggarkan jarak mangsa. Okey, kelawar akan mengeluarkan bunyi yang nyaring ketika dia terbang. Apabila terkena pada permukaan objek, okey, gema dipantulkan dan sekaligus kelawar ni dapat mengenal jarak mangsanya. Konsep yang kedua juga digunakan oleh ikan yang ikan hiu ataupun ikan jerung di dalam lautan dalam. Okey, di dalam lautan, ikan hiu akan mengesan pantulan gelombang bunyi bagi dia mengenal pasti mangsanya, jarak mangsa. Okey, ikan hiu juga ikan hiu ataupun ikan lumba-lumba dia mengeluarkan bunyi pada frekuensi yang paling tinggi. Okey, yang seterusnya digunakan dalam teknologi sonar. Teknologi sonar digunakan oleh bot, okey, ataupun kapal yang menghantar gelombang bunyi bagi menentukan kedalaman ataupun kedudukan ikan. Okey, pemancar akan hantar gelombang ultrasonik dipantul semula dan dikesan oleh penerima. Teknologi ini kita namakan teknologi sonar. Okey, seterusnya ini adalah teknologi ultra bunyi yang digunakan dalam perubatan. Okey, dalam perubatan di mana untuk mengesan kedudukan bayi dalam kandungan, kita menggunakan konsep ultra bunyi. Okey, tajuk seterusnya adalah had pendengaran. Okey, telinga kita ini hanya dapat, sebab kita manusia, kita hanya dapat mendengar gelombang yang berfrekuensi 20 Hz hingga 20,000 Hz sahaja. Okey, keupayaan manusia untuk mendengar akan berkurang apabila semakin meningkat usia. Setiap haiwan pula mempunyai julat pendengaran yang berbeza. Okey, had pendengaran manusia, okey, bila saya cakap tadi tentang dia mempunyai had, okey, ia disebabkan masalah pendengaran. Okey, apabila kita tengok pada rajah ini, gelombang bunyi terkumpul pada cuping telinga sekaligus menghasilkan getaran pada gegendang telinga. Okey, masalah pendengaran boleh berlaku di kawasan dalam telinga. Masalah pendengaran juga bersifat sementara dan ada juga yang bersifat kekal. Kalau bersifat kekal tu of course lah tidak dapat dirawat. Okey, punca berlakunya masalah pendengaran adalah dari sudut faktor usia, jangkitan bakteria dalam telinga ataupun virus. Okey, ini dalam rujukan buku teks yang mana menunjukkan burung, okey,
menghasilkan nilai frekuensi yang paling rendah 0.1, manakala nilai frekuensi yang paling tinggi dapat dihasilkan adalah 6000 Hz. Manusia berada di pertengahan. Manakala ikan lumba-lumba boleh menghasilkan frekuensi yang paling tinggi tapi tidak dapat didengari oleh manusia. Okey, apabila manusia mempunyai masalah pendengaran, so kita menggunakan teknologi untuk mengatasi had pendengaran. Okey, yang pertama adalah pembesar suara. Pembesar suara kita biasa tengok kan? Okey, pembesar suara digunakan untuk menguatkan gelombang bunyi supaya suara itu menjadi lebih kuat dan dapat didengar daripada jauh. Yang kedua ialah stetoskop, di mana menguatkan bunyi yang terhasil daripada jantung, bunyi yang perlahan untuk didengari oleh doktor. Dan yang ketiga adalah alat bantu pendengaran, di mana warga tua yang mempunyai masalah pendengaran akan pakai alat ini, alat bantu dengar ini, supaya menguatkan bunyi persekitaran dan dapat didengar oleh warga tua. Okey, itu saja tajuk kita untuk hari ini. Okey, selamat berjaya.